Air dari Telaga Agung. Menurut kata orang-orang tua, air ini adalah makanan yang terbaik, menyembuh penyakit dan merupakan sebuah warisan keajaiban dari sejarah yang berkurun lamanya. Apakah kisah sebenar di sebalik air Zam-Zam? Satu keajaiban ilahi. Ianya adalah satu pengurnian nikmat yang cukup hebat. Berlatar belakangkan dunia dan syurga. Terjadinya ia di kawasan gurun yang tandus, di lembah yang tiada tumbuh-tumbuhan. Di sinilah Siti Hajar menggunakan tangan untuk mengepung, menahan air yang mengalir. Rahmatlah ke atas ibu yang bersedih itu. Jika beliau membiarkan air Zam-Zam itu, nescaya ia menjadi satu aliran yang banyak. Jibril mengais tanah, lalu keluarlah air dari telaga itu. Air terulung, tiada yang setanding dengannya. Keajaiban ini akan kekal selamanya, menghidupkan tradisi lama dengan air sebegitu suci. Meminumnya sesuatu ibadah dan meminumnya adalah menyembuh kepada badan daripada penyakit dan penawar kepada jiwa. Ianya suatu rahmat daripada Allah Tuhan Maha Penyayang. Rasulullah SAW juga memberkatinya melalui sentuhan mulut baginda dan penyucian hati baginda dengan menggunakannya. Ianya suatu anugerah kepada golongan yang beriman. Ianya tidak akan pernah kurang, apatah lagi kekeringan. Lapar, minumlah air ini. Orang yang sering meminumnya tidak akan tersiksa daripada kelaparan maupun dahaga. Oh Zam-Zam, tenaga yang menunjukkan satu keajaiban kekal dan abadi. Hanya jarak sejauh 21 meter yang memisahkan Kaabah dari telaga Zam-Zam. Mulut telaga terletak di bawah kawasan Madhaf selari dengan Hajarul Aswad. Ia mempunyai dua mata air punca suci itu, keluar dari satu ke arah Kaabah dan lagi satu dari Gunung Abu Qubais dan Bukit Safa. Telaga yang menggunakan ini sentiasa bersih dan tiada lumut, tiada serangga, tiada kulat dan tiada bahan pencemar air yang lain. Dengan izin Allah, air segar Zam-Zam terus mengalir keluar sebanyak 11 liter sesaat pada kadar minimum dan 18.5 liter sesaat pada kadar maksimum. Apa yang menunjukkan adalah telaga produktif ini mempunyai kedalaman 31 meter di bawah diameter Kaabah. Perjalanan air penuh berkat ini bermula daripada mengepam air dari telaga menggunakan dua pam air yang besar berfungsi secara bergilir-gilir selama 24 jam sehari. Selepas itu, air yang dipam akan dipindahkan ke projek air Zam-Zam Raja Abdullah Raja Abdul Aziz di Kudai. Melalui talian pam air khusus untuk mengekalkan ciri keunikannya. Air jenis kisah dalam perjalanan. Datanglah wahai pencari, jangan bertenggur lagi. Bagi Masjid Nabawi, air Zam-Zam dibawa ke sana menggunakan tangki dengan spesifikasi standard. Penutup dan injapnya ditutup dengan ketat bagi memelihara air ini dari elemen luaran.
Tiada siapa yang boleh membukanya melainkan petugas khas di Masjid Rasulullah SAW ini. Biasanya 150,000 liter air di bawah setiap hari, tetapi angka ini meningkat sehingga 400,000 liter sehari semasa musim haji. Proses mengeluarkan dan mengepam air serta mengawal talian paip dan tangki menerusi teknologi fiber optik semuanya dilakukan menggunakan sistem skala yang berteknologi tinggi. Air bekas ini disediakan dalam bekas steril berjumlah sehingga 40,000 bekas di 2 masjid suci ini. Diedarkan dengan teliti di tempat minum dan laman dalam. Bekas disediakan di banyak tempat pengisian di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan kemudian dipindahkan ke dalam dan di persekitaran 2 masjid ini dengan menggunakan kenderaan elektrik. Untuk kemudahan ramai, pengunjung dapat meminum air yang sejuk atau sebaliknya, dan atas sebab kebersihan, cawan plastik pakai buang disediakan. Kira-kira 2 juta cawan digunakan setiap hari. Cawan pakai buang yang mesra alam ini bertujuan untuk melindungi kesihatan pengunjung dan jemaah haji. Langkah-langkah yang ditetapkan untuk membasuh dan pensterilan bekas secara berkala dilakukan dengan cara yang sangat profesional di setiap stesen khas. Pancuran air minum dibahagikan di dalam dan di sekitar Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tangki air sejuk tambahan disediakan semasa musim haji. Pancuran awam air Zam-Zam yang terletak di bahagian timur piazza Masjidil Haram ditetapkan untuk pengisian air bagi mereka yang di dalam perjalanan bagi mengurangkan kesesakan. Beg galas bekas air yang baru diperkenalkan untuk menyediakan air di tempat yang sesak seperti mataf. Selain itu, Presiden Hal Ehwal 2 Masjid Suci juga telah menyediakan air botol bertapis kecil untuk diedarkan di sekitar mataf kepada jemaah untuk saf hadapan untuk beribadah dan di sekitar kawasan makam. Air Zam-Zam yang diagihkan di sekitar Masjidil Haram dianggarkan sebanyak 700,000 liter sehari. Tetapi, angka ini meningkat sehingga 2 juta liter sehari semasa musim haji. Langkah-langkah ketat diikuti untuk mengesahkan air bebas dari bahan tercemar, kotoran dan bakteria. Sampel rawak air diambil daripada bekas, pancuran air dan tangki pada setiap masa untuk diuji di makmal khas setiap hari sehingga 100 sampel diambil untuk diuji. Satu perjalanan yang menakjubkan. Satu soalan penting belum lagi ditanya mengenai logi yang mengendalikan projek hebat pengagihan air Zam-Zam. Tahun 1431 Hijrah bersamaan tahun 2010 telah menyaksikan pembangunan yang mengagumkan dan satu kejayaan besar dalam projek air Zam-Zam, iaitu perasmian air loji Raja Zaman Abdullah bin Abdul Aziz di Kudai Mekah. Dengan adanya loji tersebut, usaha keras yang dilakukan sebelum ini
dalam perjumpaan untuk mendapatkan akses air yang terbaik di muka bumi ini dapat dipermudahkan. Langkah-langkah keselamatan baharu yang luar biasa digunakan bagi memastikan air berkat ini selamat daripada pencemaran dan kerosakan. Ia sekarang dibotolkan secara automatik mengikut piawaian automasi antarabangsa yang berkaitan. Projek ini merangkumi gudang pusat automatik yang untuk menyimpan dan mengedarkan 1.5 juta botol 10 liter setiap hari. Untuk memudahkan akses ke air Zam-Zam, penapisan, pembotolan dan pengedaran diautomatikkan. Pembaca kod bar telah tersedia bagi membaca resit dan membahagikan botol air secara automatik. Dengan kejayaan projek yang hebat ini, sesungguhnya terserlahlah kebijaksanaan dan peranan kepimpinan kerajaan yang diketuai oleh baginda penjaga dua masjid suci, Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putera Mahkota yang terus berusaha menyediakan semua kemudahan yang diperlukan dan sentiasa berusaha memanfaatkan teknologi terkini untuk mengekalkan air berkat Zam-Zam di dalam keadaan tulen dan tidak tercemar. Kejayaan ini tidak boleh tercapai tanpa usaha para pegawai dan pekerja dua masjid suci yang patut mendapat pujian dalam mendedikasikan hidup dan pengalaman mereka untuk menyediakan air ini kepada semua umat Islam. Ini adalah pilihan para pegawai, pekerja, penyelia dan kerani yang telah menunjukkan contoh ketekunan dan keikhlasan yang terbaik kepada semua yang akan mengambil bahagian dalam tanggungjawab besar ini. Akhir sekali, ucapan terima kasih kepada Presiden Besar Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, iaitu Syekh Abdul Rahman Ibnu Abdul Aziz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai air Zam-Zam, sesungguhnya ia berkat, makanan yang mengenyangkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.